Dia kata aku tak hutang lah, aku tak. Dak, hang tak kenal Tuhan, masuk sekali dalam tu. Hak kenal Tuhan baru tak asing cara. Semayang pula, puasa pula baru cara. Kenal Tuhan dulu. Makna kata ramai-ramai rombongan ni dua jemaah saja. Satu orang kafir, satu ahli la ilaha illallah. Yang kafir tak sebelah. Waktu tu pelik. Ada yang dulu ada dunia pakai tudung, ada yang dulu di atas dunia sejat semayang, duk lapik, duk pergi umrah haji. Tak kenal Tuhan, bangkit sekali orang kafir akan masuk neraka. Tak sah iman daripada awal yang kita faham. Saya tak mengaji. Sekarang barulah ahli Allah. Orang yang tahu saya Tuhan pula. Angkat tak. Baru cara. Siapa yang semayang, tak semayang, zakat, puasa untuk aurat, baru cara pula. Jadi kalau tak mengaji yang ni daripada awal, kita tak masuk pun kalau tak orang iman, orang mukmin nanti di akhirat. Lah ni orang bagi mukmin sebab tu ni kan tahu hati lama. Nanti di akhirat baru Tuhan bagi betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi penting apa sebab lain lepas. Jangan berasa senang hatilah dengan sembahyang puasa kita kalau tak kena sebab 20. Apa dah? Ni dulu apa? Hukum akal seorang mukmin. Lah ni. Tuhan kata, kalau turun wahyu pun tak. Nabi Ibrahim ketika dia nak hujah dengan kaum dia, wahyu tak turun ni. Wahyu belum turun pada dia. Dia belum dilantik ni Nabi. Cuma waktu tu, cerita dia, ayah saudara dia tukang buat patung. Buat patung-patung mahala. Ayah dia nama Azar. Kalau kita baca dalam Quran, Azar tu tukang buat patung. Dia buat patung, dia suruh Nabi Ibrahim pergi jual. Waktu tu lagi dia belum dia angkat idul mana wahyu tak main kat dia ni. Tapi dia orang berhenti. Dia tak kenal ni. Tuhan bukan lagu ni. Takkan Tuhan kita buat sedara dengan tangan. Dia kena buat kita, bukan kita buat dia. Tu baru Tuhan. Tengok cara dia diam. Lah kali dia kata, Ibrahim, ni aku siap dah patung-patung ni pergi jual dah. Pusing kamu Tanjung. Contoh kan. Oh tak ada kamu Tanjung ni. Pakai tu ustaz ni cakap ikut dah lah. Sini semua buat iman tu. Contoh aja. Kampung Tanjung di Arab pun kat sini kan. Di Babylon. Iraq. Pusing kamu Tanjung Umar. Kamu kat senang nak kawan. Macam jual es krim. Ada kling-kling-kling kan. Oh orang ni. Dia kata, kalau aku tak jual, aku kena tahu. Tapi kalau aku jual, aku rasa diri aku tak jujur. Ini bukan Tuhan. Waktu main satu orang lagi, dia tak ingat Rasul lagi. Tapi dia rasa dia tak kenal, pasal dia fikir. Dia pun lagu ni tak dia buat orang tu, cerdik. Kalau tak jual, kena apa? Kalau jual dia buat, dia mengiyakan pada salah. Dia buat lagu ni, dia pun syarat. Mama beli, siapa nak beli Tuhan nak buta, pekak, bisu, bodoh. Mai beli pula, mama beli, siapa nak beli Tuhan hak kita buat sendiri, dia tak boleh buat apa. Lalat hinggap pun tak boleh nak halau, nyamuk ketik pun tak boleh nak kata apa. Mai beli Tuhan pekak, bodoh ni dia tu Ibrahim. Ulama kata itulah Nabi Muhammad ni dekat dengan Ibrahim. Sebab Ibrahim ni orang yang pandai betul dan kuat tauhid dia kepada Tuhan. Bila Allah sallallahu alaihi Muhammad, dah kali beli tak siapa beli. Maksudnya kok hang nego tak kena pada aku nak nego elok kan. Rupanya dia buat lagu tu. Kemudian pula dia hutang dengan kaum dia kata, "Hai kaum, apakah kamu mengira Tuhan yang paling besar pada saiz dia kata?" Ya, kami tahu itu. Dia cuba tengok tu bintang. Nampak bintang di langit itu besar cuma doktor nampak kecil kan tu tengok bintang. Oh, dia berkata tu Tuhan mana? Dia nak dia hujah orang mengampak dia ni. Mungkin. Dosa terbit bulan. Bulan lagi besar dia kata kaum dia. Siapa pula Tuhan? Bulan siapa? Dosa pula siang. Bulan hilang. Matahari besar. Tu pula lagi besar mana? Hak ni Tuhan. Dosa hilang siang naik malam. Tuhan yang besar pun hilang mereka. Dia kata Tuhan tak hilang. Dia kata Tuhan masih kekal. Cara dia bicara dengan kaum dia. Waktu wahyu belum turun. Makna kata hukum akal sudah berjalan. Sebelum wahyu turun pun kita kena berfikir. Kemudian turun wahyu kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, inni ana rabbuk, akulah Tuhan kau. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan kecuali aku. Barulah turun wahyu cerita kepada umat. Tuhan tu Allah nama dia. Jadi kita kenal Tuhan sebelum wahyu turun sebenarnya. Jadi maknanya kewajipan dia di atas kewajipan yang disebut dalam Quran yang lain. Puasa, zakat apa di belakang. La ilaha illallah. Dan apa kata dia tadi? Panjang kan kita tak kan. Lagi faham penting. Sebab tu lepas ni tuan, kalau kita nak belajar atau kita nak bawa ahli keluarga kita belajar, kita nak saran kepada kawan-kawan kita belajar, nak saran kepada adik-adik kita belajar, apa ilmu yang mula-mula dia kena belajar? Tauhid. Sifat 20.
Tauhid pula ahli sunnah wal jamaah. Tauhid sifat dah. Bukan tauhid Wahabi. Tauhid Wahabi tauhid 3. Tauhid baru. Lah ni duk tengah naik kat isu. Isu bab sifat 20 ni naik dah. Bab qadar baru ni jadi isu lagi. Debat Wahabi duk tentu. Kemudian naik pula isu bab Nur Muhammad. Duk perlu dah bab Nur Muhammad kita mengaji. Kita ahli sunnah wal jamaah lah kita jauh semua pegang Nur Muhammad. Dia kata Muhammad tak betul dah. Macam-macam tuan. Kalau tak belajar kita buat tak nak pegang lagi. Belajar boleh. Esok kalau main pelik-pelik jangan pegang. Tu dalam YouTube tamak duk main. Allah selamat. Guru saya besar, bapa saya besar senang apa? Ikut kitab-kitab para ulama terdahulu. Betul dah. Jangan ikut pemahaman-pemahaman moden yang baru-baru yang jangan ikut. Ikut pegangan tok-tok buku lama. Kitab-kitab kuning dia kata, kitab-kitab lama. Betul dah. Aliran di sunnah wal jamaah sepadu. Insya-Allah. Begitu dong. Sikit lagi kita baca. Bermula dalil atas ada iradat di zat Allah Ta'ala itu. Dalil apa? Dalil akal. Dalil akal bahawa wajib di zat Allah Ta'ala ada sifat iradat. Apa dia? Ialah kita fikir tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala iradat, kalaulah kat Tuhan tak ada sifat iradat, sifat berkehendak, jadi apa? Nescaya adalah ia ni Allah tidak menghendaki dan tidak menentu. Kalau Tuhan tak ada sifat iradat, maknanya Tuhan tak menghendaki, Tuhan tak ada menentu. Sifat iradat tak ada. Sebab nak menentu kena ada sifat iradat dulu. Kan yang sebut tadi, berkehendak, menghendaki, kehendak. Kena ada sifat berkehendak baru boleh menghendaki. Jadi kalau Tuhan tak ada sifat iradat, dia tak nak menghendaki lah. Bila tak dia menghendaki, tak dia menentu, jadi apa? Maka ada kalanya dengan tergagah. Tergagah buat terpaksa, atau dengan lalai, atau dengan lupa. Lalai ni maksudnya tak sengaja. Tak sengaja. Jadi di jalan sepak batu. Hak tu bukan lupa panggil benar. Terpaksa benar. Lalai. Tersepak batu tu. Jangan baca lali, lalai. Lalai. Atau dengan lupa. Lupa benar. Atau dengan ilat. Ilat ni maksud dia kerana. Ni kerana kan. Macam mana? Kerana. Macam ni kerana. Lumut tu, dia tumbuh sebab apa orang kata? Lumut ni dia tumbuh sebab air dalam lumut tu. Tu lalu lama-lama jadi lumut. Jadi lumut ni tumbuh kerana air tu. Tuhan dia bukan buat ni kerana satu benda. Memang dia pilih. Maknanya air tu dijalankan, lumut tu pun dia tumbuhkan. Bukan dia lalukan air, lumut tumbuh sendiri. Kerana air bukan. Dua-dua dia buat. Tak ada istilah semula jadi. Semua dia pilih. Anak ni. Ambil ni, saya balik. Tangan ni siapa buat? Allah Ta'ala buat. Pen ni siapa buat? Allah Ta'ala buat. Baling ni siapa buat? Allah Ta'ala buat juga. Zahir kita jalankan, Allah Ta'ala buat. Kita baling ni, kemudian pen ni jalan pergi. Lepas lah. Lagi dia tahu tak balik? Ikut tak kena orang. Dah jadi ikut-ikut kan? Baling sikit. Tangan Tuhan buat. Pen Tuhan buat. Baling ni sebenarnya Tuhan buat juga. Zahir dia lakukan. Pen dia lepas. Pen ni jalan ni kerana tangan Hayun tu, ataupun pen ni jalan pun Tuhan buat juga. Tuhan buat juga. Tu maksud kerana. Tak ada sebab kerana. Tuhan hanya buat baling. Yang pen dia terbitan sendiri. Tak. Hak tu pun Tuhan buat. Boleh tak kalau kita baling tiba-tiba pen tak pergi tukang tu juga? Boleh Tuhan nak buat. Harap. Begitu. Masuk dalam api. Nabi Ibrahim masuk dalam api. Simpan api membakar. Tapi Nabi Ibrahim bakar tak? Tak. Kerana apa? Panas di api Tuhan buat. Api itu pun Tuhan buat. Bakar tu pun Tuhan buat. Kalau Tuhan tak izin, api tu dah ada, panas dah ada, tapi dia bakar juga. Itu ayat dia ni. Sebab pun Tuhan buat juga. Tuhan tak buat kerana sesuatu. Mana kerana tu jadi tak. Dia pilih sendiri. Atau dengan tabiat. Tabiat juga. Apa tabiat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita makan, bila makan kenyang tak? Tabiat makan kenyang. Bila mandi basah tak? Mandi basah. Baik. Tuhan buat makan tu. Tuhan buat nasi tu, Tuhan buat tangan tu, mulut asap tu Tuhan buat. Kenyang tu pun Tuhan buat. Bukan Tuhan buat makan, tabiat dia sendiri. Dan tabiat makan kenyang, kenyang dia sendiri tak. Kenyang tu pun Tuhan buat juga. Sebab tu boleh tak makan banyak tapi tak kenyang?
Boleh, kak tadi. Entah kan? Tak begitu. Faham tak? Allah SWT ni ilat. Tadi ilat. Jari ni saya gerak. Ya, saya bukan abang engineer besar ni. Jari ni gerak ni nampak. Bila jari ni gerak, cincin ni gerak sekali tak? Orang kata pasal pun jari gerak, Allah Ta'ala gerakkan. Pasal pun cincin gerak kerana jari. Salah. Cincin gerak pun Allah Ta'ala gerakkan juga. Salah dia sebut. Ada benda yang hilang daripada kehendak Tuhan. Salah. Tak ada benda yang terlepas daripada kehendak. Angin kipas dia pusing. Sebab kipas pusing ni, nampak ni kain ni duk goyang. Jadi kipas pusing siapa pusing? Kipas ni Allah Ta'ala yang kehendak untuk pusing. Kain ni gerak kerana dia pusing. Salah. Kain ni pun Tuhan pilih untuk gerakkan juga. Nampak tak? Tak ada istilah yang terlepas daripada kehendak Allah. Semua tahu tak? Tu akidah kita di sana je. Tak boleh kita kata kipas Tuhan gerak. Cuma kain ni dia terbit lah bila kipas pusing angin duk main. Jadi kipas ni tergerak buat kipas lah. Kain ni tergerak buat kipas. Dah. Kipas pun Tuhan gerak. Kain ni pun Tuhan gerak. Angin tu buat lakon sabab saja. Buat lakon sabab. Orang kata apa tu ulama bahan. Habis lagi. Sedangkan tu Tuhan tak lalai. Tak ada benda yang terlepas daripada pandangan dia. Semua dia pilih. Dan jika Allah Ta'ala tergagah, nescaya tidak menjadi ia akan makhluk ini, kerana ianya tidak menghendaki. Kalau Tuhan terpaksa, tak jadi alam ni. Sebab syarat alam jadi mesti dengan kehendak. Dia pilih, bukan terpaksa. Dia pilih. Dia tentu dengan kehendak iradat dia. Dan jika lalai atau lupa ia, nescaya tidak ada juga makhluk ini, kerana kedua-duanya itu tidak menghendaki. Itu lalai atau lupa tu tidak menghendaki. Dia kira tak menghendaki. Sebab Tuhan dia tak mungkin lalai lupa. Dia mesti dia sedang, dia menghendaki, baru jadi alam ni. Dan jika perbuat juga dengan lalai dan lupa itu, nescaya bertukar habis hakikat makhluk ni. Kalau dia buat juga dengan lalai atau terlupa, habis makhluk ni tukar. Kosong, tunggal langkah habis. Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada, seperti gerak cincin turut gerak jari misalnya, nescaya makhluk ini tidak jadi ada, kerana makhluk ini tak terima pada akan nak turut ada, kerana asal makhluk ini tiada, maka macam mana nak turut ada? Dia kata kalaulah makhluk ni ada kerana semula jadi, macam mana? Macam gerak cincin dengan jari. Tuhan ada, makhluk pun ada sekali. Tak. Bukan Tuhan ada, lepas tu makhluk tiada kena semula jadi. Sekali dua Tuhan bukan. Tuhan ada dan Tuhan sendiri yang pilih nak bagi ada. Kalau dia kata dia tak mau bagi ada, dia nak duduk seorang-seorang ada sampai bila-bila. Dia tak perlu dia makhluk. Tapi dia pilih untuk ada. Bukan dia ada, makhluk ada sendirinya. Sebab bayang-bayang bagi Tuhan. Salah. Pegang bagi Tuhan? Salah. Begitu. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan passion, dia ada yang dikatakan tabiat, nescaya tidak boleh ada juga, kerana asal makhluk ini tiada, tiba-tiba makhluk ini ada juga. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya iradat, tidak tergagah dan tidak pula lalai dan lupa dan ilat dan tabiat. Tu dalil kata ilat ini ada bukan dengan sebab tabiat, bukan dengan sebab ilat, bukan dengan sebab tergagah, bukan dengan sebab lupa, bukan dengan sebab lalai. Lima ni tidak. Lalai pun tak, lupa pun tak, ilat pun tak, tabiat pun tak, tergagah pun tak. Lima-lima ni tak. Dia buat memang dia hendak, dia pilih. Kita buat, kadang-kadang memang kita pilih, kadang-kadang sebab lima benda ni. Kadang-kadang kita lalai. Pasal apa kaki tu? Allah tadi duk kalau buat setempak pintu berdarah dia tulang buku. Tu kan? Itu nama dia lalai. Nampak kita buat kadang-kadang jadi tu. Kemudian, tapi ambil anak ke bukan semua ni. Allah lupa kata dia pergi sekolah. Hak lagi tengok lupa kata ada anak. Lupa. Nampak tu lupa. Kadang-kadang lupa. Tak nasi dah. Duk nyembang membawang berkupas minta apa dah. Bawang nak kalau kupas, dah lagi tak ada apa. Dia kan semua kulit je. Kupas, minta apa. Nasi di dapur tu dia nak kentung hangit dah. Pasal apa tu? Memang ada lah. Pasal punya angin tu, saya memang kali cadang ni tak pakai angin. Tak. Dia apa tu? Dia lupa. Nampak kita buat. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa.
Lagi Allah Muhammad. Kita buat kadang-kadang kerana ilat. Jadi guna ilat. Cadang kita nak buka kipas. Tapi kain ni kita tak cadang lagi terbang. Tisu akan dia terbang. Kita bukan cadang. Hatu siapa tu? Hatu kena ilat. Dah buka kipas kain. Atas pun terbang. Kan kita buat itu nampak kita punya. Kadang-kadang kena tabiat. Kena tabiat. Ayat lalu dilongkang. Kita memang cadang nak tuang ayat. Kemudian bila tuang ayat, lumut tepi tu pun naik. Hatu pun kita tabiat bila ayat ada, lumut tumbuh. Tabiat kena makan, kita makan, kenyang kita buat. Kalau kita boleh buat kenyang, kita nak buat kenyang tanpa makan. Kenyang tu buat senang. Sik pasal banyak, duit pun sik. Ada. Dan kita buat kadang-kadang tergaduh. Apa tergaduh? Terpaksa. Macam terpaksa? Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sesuatu yang menekan ni sampai kita buat. Bisa ke mana? Pasal apa yang Allahumma salli Muhammad pergi berhutang tu? Tak payah, terpaksa ni. Tahu kalau berhutang kalau teruk, tapi tak ada apa lah. Dia buat bukan dengan sepenuh kehendak dia. Kerana dia terpaksa. Kalau dia boleh pilih, dia tak mau buat ada. Mana? Dia bukan pilih. Tapi kalau Tuhan buat, tak tergagah, tak lalai, tak lupa, tak kena tabiat, tak kena ilat kerana dia memang hendak. Tidak ada paksa saja, tak lupa, tak lalai. Dia hendak. Ada. Dia hendak menjadikan Abu Jahal kufur. Dia hendak bagi pokok tumbuh. Dia hendak bagi pokok tu mati. Dia hendak bagi hari hujan. Dia hendak bagi hari jadi gempa bumi. Hak tu dia hendak, dia pilih, dia tentu. Kenapa lah? Baik situ. Kemudian kita habis dia kata lagi Allahumma salli ala Muhammad. Dan jika ia lalai, dan jika ia tuli, nesah dia kata aku masuk hal lain ni. Jangan ni kau dah. Tu nak bukan kendok. Kita misal tu masih ada ni. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah pengakuan yang sebenarnya yang membetuli ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Mana Tuhan kata? Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin. At-Takwir. Ini menyebut sendiri layak mana? Dalam surah Al-Insan kan? Ya, baca surah Al-Insan bagi Jumaat. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Kan surah Al-Insan. Dia kata apa? Artinya dan tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa menghendaki Allah dan menentunya Ta'ala. Ialah Tuhan sekalian alam. Tak ada benda yang kamu kehendak kecuali Allah Ta'ala kehendak baru jadi. Maknanya kalau kita sahaja sendiri senang kena jadi tak? Saya kata ni akidah ni. Ada tak benda di alam ni yang jadi sebab kita kehendak? Tak ada. Kalau kata itu kafir. Kalau kata itu kan kafir betul tak? Ada dua sifatnya. Kita pun kendak, Tuhan pun kendak. Jadi tu betul tak? Pasal saya kendak jadi Allah. Batal akidah mana ada? Tak ada satu benda pun yang kita kena jadi. Yang jadi semua yang Tuhan kendak. Cuma bila berbetulan dengan kendak kita, kita nampak jadi kita. Padahal bukan hak Tuhan tak? Contoh, hari ni kita rancang nak pergi Kelah. Di mana? Temurun lah. Temurun, pergi air terjun. Seronok. Tu bagi hina tu. Allah SWT Muhammad kan. Kita nak pergi Temurun. Ni rancang pergi Temurun ni. Bubuh barang-barang dalam bonet elok dah dengan sandwich. Malam tu buat dah pukul 3 pagi. Tu dia macam ayam. Buat sandwich dah, beli gas dah, rokok maruku, rokok apa. Rokok budak, tidak orang budak kan. Apa nama budak tu? Budak tu tak besar begitu. Apa pula nama dia? Budak tu pun tak besar-besar pun. Ada budak nak pakai member tu tidur. Macam-macam berubah semua tu lah. Nak start kereta nak pergi hujan lepak. Perlu tu tadi betul ni. Dia mau. Hang dah John. Dia tak dia kata sama. Dia kata kat Tuhan tu bodoh okey. Hujan ke lah terus sendiri. Anak tengkar tu. Dia dengar. Hang dah John. Tadi aku dah siap cakap. Elok-elok aku barang anak tak kereta hitam lagi hujan. Tu. Tak jadi. Pasal apa tu? Kerana kita akan nampak kehendak Tuhan. Bila tak jadi kehendak kita nampak kehendak Tuhan. Bila jadi kehendak kita nampak kehendak kita salah. Bubuh barang dalam bonet semua dah start kita boleh pergi. Kelah elok dah 3 jam balik. Alhamdulillah rancangan ini jadi. Sebenarnya kena apa?
Cuma bila jadi yang lagi kita nampak gelap kita. Kedap Tuhan gelap. Bila tak jadi baru kita nampak. Allah Ta'ala tak kena. Padahal dua-dua kena Tuhan. Hak jadi pun kena Tuhan. Hak tak jadi pun kena Tuhan. Bila jadi kita sebut Alhamdulillah. Tak jadi Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang mukmin. Kita nampak. Lepas Sayyidina Ali kata, kalau aku doa kat Tuhan, kalau jadi, doa aku doa, jadi aku sonok sekali. Tak jadi aku sonok 10 kali. Doa kan? Jadi doa sonok sekali. Tak jadi sonok 10 kali. Betul tak? Dia kata, bila jadi, aku nampak kehendak aku. Aku lupa kehendak Tuhan. Bila tak jadi, aku nampak kehendak Tuhan. Baru hutang punya hamba. Tadi pandai-pandai. Oh, dia pergi tu. Kalau kita mana yang sonok? Hak jadi. Kan hak sonok tak jadi lah. Tak jadi, kau tak elok. Doa dah. Tak payah. Oh, jangan kan, jangan. Kalau dia doa jadi kena. Alhamdulillah Allah Ta'ala pengurang penyayang. Dia doa, dia doa aku. Kalau tak bagi, Tuhan hilang pengurang penyayang dia. Kalau tak ini nak kata apa? Oh, dia tak kata lah. Dia tak kata lah. Dia tak kata apa? Tak tahu. Doa tak akan baca sibak belum malam. Jadi tak tahu. Tak tahu. Dia apa? Jadi je lah. Oh, tak lo ni pengurang penyayang lo. Jok. Kau oi. Dia memang pengurang penyayang selalu. Dia tak bagi tu sebab orang menyayang dia tak tahu yang itu. Kawan tu duk baca surah nak naik kereta api. Baca surah minta selamat kenderaan. Nak naik kereta api lagi. Doa punya Allah salli ala Muhammad. Sekali sakit perut bila yaksa keluar. Kita jalan lah. Lembat. Aku baca surah punya panjang. Acom Ahmed tak baca apa boleh naik elok. Aku baca panjang-panjang tak boleh naik. Duk tak lama ingat. Kerana kita api dia. Kadang-kadang tak beri ke Babak M. Guru saya kata, kadang-kadang tak beri itulah beri semangat. Tak beri itulah beri semangat. Dia bagi. Tadi Hamid minta Allah. Selamat. Aku dah takdir kereta apinya kat sini. Memang aku takdirkan tak naik. Kalau Ham naik, kita naik tadi. Tak? Kalau kelah tak boleh. Tulislah. Hari ni kalau hampir hati lijak, kepala empat di batu mati gitu. Tak boleh. Alhamdulillah. Tapi masalah dia, nafsu dia tebal dengan iman, dia tak nampak. Tak tahu, jantan nak hujan ni. Mari seminggu tak hujan langsung. Ini tak hujan. Dia buat rumah nak ada hujan. Kalau nak aku pulang tengok, la ilaha illallah. Kau senang yang aku juga senang. Tak jadi apa? Inna lillahi inna ilaihi وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang ketika dimusibahkan dengan apa-apa musibah, mereka berkata, Inna lillah, kami daripada Allah dan kepada Allah kami kembali. Ini kedua. Naik kenderaan nak elok daripada musibah, kenderaan darat, tak mau bagi kena insiden ke apa. Naik kenderaan baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali ya. Insya-Allah selamat. Guru saya kata, kalau aksiden juga, tak boleh Tuhan. Kamu kita keluar calak pula insya-Allah. Kereta gemuk. Orang dia keluar, tak apa. Guru saya hak pergi sana ni, dia accident tak larat lah accident. Kadang-kadang driver dia bawa laju ke kan. Kereta gemuk, dia keluar luka apa benda. InsyaAllah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalau kita nak diberi kekayaan, yakni kekayaan itu kecukupan. Dalam kehidupan kita, Tuhan nak minta Tuhan bagi cukup selalu. Rezeki kita cukup. Apalah kita buat semua cukup. Kita rasa puas hati dengan apa kita dapat. Tak rasa sedih, tak rasa gundah-gulana, tak rasa lah benda-benda yang tak patut kita rasa. Rajin baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong. Setelah kita berhenti, Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan sambung pengajian pada sifat yang seterusnya. Sifat apa tak? Sifat ilmu, pentingnya pengetahuan pada pengajian akan datang. InsyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita baca zikir sikit, ambil barakah insya-Allah. Sama-sama insya-Allah, sama-sama ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca, hati kita jadi tenang, segala musibah akan diangkat. Kita tengok daripada guru saya, daripada semua. Bacalah, minta Tuhan elak kita daripada balak musibah. Imam Malik rahimahullah ta'ala kata, siapa baca hasbunallah wa ni'mal wakil, diberi ada 3 benda. Apa dia? Nikmat yang dah ada, Tuhan jaga jangan hilang. Iman ke, kereta ke, rumah, Tuhan jaga jangan hilang. Yang belum dapat, Tuhan bagi. Musibah, Tuhan tahan. 3 sekaligus. Yang dah ada, Tuhan jaga. Yang kita ceritakan, Tuhan penuhi, Tuhan bagi. Yang tak elok, Tuhan tahan. Hasbunallah, 3 in 1. Bukan kompi lah. Dan satu lagi daripada semua, amalan untuk mati husnul khatimah, iaitu tiap-tiap lepas solat baca la ilaha illallah 3 kali, tutup dengan Muhammad Rasulullah sekali. Itu kalau dijaga kata Abah Guru Zudi, insya-Allah mati husnul khatimah. La ilaha illallah 3 kali, Muhammad Rasulullah sekali, tutup. La ilaha illallah pejam mata, baca dia pejam mata, Muhammad Rasulullah buka mata. Ada tu jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu Muhammad Rasulullah buka mata. Itu cara baca. Itu mati Rasul. Baik. Saya nak talqin, kena ikut. Penyam ada semua. Saya baca habis 1 kali, baru ikut. Kemudian sekali saya baca habis, baru ikut. No? Penyam ada insya-Allah. La illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Apa ni cara dia nak? La ilaha illallah kita buat 3 kali, Muhammad kita buka mata, Muhammad Rasulullah kita buka mata. La itu dipanjang 6 harakat. La ilaha illallah. Agak-agak terbilang payah. Agak-agak nak harakat la tu baru tarik ilaha illallah. Itu yang saya tadi buat begitu dengan kita faham sampai 20 kami kita mengaji gugur 4,000 dosa. Dengan satu kalimah bayang kita ulang dia tadi. Itu barakah tu. Itu mati husnul khatimah insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam sayyidina dan semua amalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa li jami'i masyayikhina wa li muallimina wa li kafatil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Saya minta ampun kalau lebih kurang apa semua dan minta ampun juga kalau cuti kita banyak itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.